Hello semua, apa khabar? Dan selamat datang ke saluran YouTube channel KC Champion. Dan kalau anda kemari untuk anda pelajari bagaimana nak mulakan YouTube channel, amboi. Saya akan berkongsi banyak sangat informasi. Saya tidak akan ada tip nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sebabnya benda ni semua dalam otak. Dan saya sebenarnya baru habis saya punya live show. By the way, kalau anda baru ke channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk ikuti saya. Saya ada rancangan Malam Seram. Kalau anda minat dengan cerita seram, setiap malam Selasa 12.30 malam sampai pukul 1 pagi, saya akan buat cerita seram. Saya akan baca cerita seram dengan sound effect semua secara live di YouTube channel ini dari pukul 12.30 malam sampai 1 pagi. Kalau tidak, anda boleh tontonlah. Dan Alhamdulillah, saya menjadi YouTuber sepenuh masa pada tahun lepas, iaitu 1 hari bulan September 2019. Sampailah ke hari ini, saya dah jadi seorang YouTuber sepenuh masa. Soalan pertama, boleh ke KC kalau saya nak tinggalkan kerjaya saya untuk jadikan YouTube sebagai kerjaya saya sepenuh masa? Itu jangan tanya dulu. Sebab itu akan saya jawab selepas anda buat benda-benda berikut dulu. Itu kira ilmu dah tahap 14. Sekarang kita nak berkongsi informasi bagaimana nak mulakan YouTube channel 2020. Yang pertama sekali, jangan tunggu-tunggu. Kalau anda nak mulakan YouTube channel, buat sekarang. Jangan nak cakap, oh KC, saya punya editing skill masih teruk lah KC. YouTube adalah satu platform yang adil dan saksama. Anda tak perlu handsome untuk berjaya. Anda tak perlu jadi cantik, seksi untuk berjaya. Walaupun video-video seksi, jembu cantik ni memang dapat perhatian, tapi anda tak perlu. It is a fair ground. Anda tak perlu jadi seorang video editor yang boleh edit video tahap Hollywood. Tak perlu. Dan anda tidak perlu jadi popular. Anda tak perlu popular untuk berada di YouTube. Contoh, Syuib ada channel YouTube, Zizan. Oh, dah popular apa, masuk YouTube, boom, terus naik jutaan views dan subscriber dalam sekelip mata. Tapi YouTuber juga ada orang-orang biasa, budak-budak yang dulu awak tak kenal pun dia wujud. Syami Sazli, ya, antaranya YouTuber sekarang, 2 juta subscriber. Betul tak? Bella Han, siapa dulu kenal dia? Tak ada orang kenal, kan? Abang Koroy. Ini saya tadi baru serve, saya tengok nama-nama mereka. Dan ini antara orang-orang yang dulu orang tak kenal, tapi oleh kerana mereka ni konsisten, mereka betul-betul semangat nak buat YouTube. Awak tengok video-video yang mereka mulakan pertama, tak ada pun editing dia ribut, ya. Jadi yang pertama ni saya nak cakap ni, jangan tunggu diri anda untuk jadi tahap Steven Spielberg, Muhammad Khalid ke Yusof Aslam. Jangan sampai tahap tu. Ataupun jangan tunggu, oh saya punya kamera KC, tak perlu. Tak perlu tunggu iPhone, tak perlu tunggu DSLR, tak perlu tunggu lighting yang mewah, mikrofon yang hebat, tak perlu tunggu kru. Anda seorang diri boleh mulakan YouTube channel anda. Jangan anda nak tunggu kawan, nak tunggu orang. Sebab kalau dapat kawan yang sama vision, sama semangat, okey. Tapi kalau dapat kawan ni menghambat, setiap kali nak buat konten, dia sibuk, dia tak ada masa, dia busy, macam mana nak buat? Jadi saya sendiri dah 9 bulan buat YouTube. Saya buat seorang diri. Dan Alhamdulillah, konten saya sampai sekarang masih bertahan, walaupun saya buat seorang diri. Jadi boleh buat YouTube seorang ni, boleh. Jadi yang pertama sekali, mulakan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan cari alasan untuk tidak mulakan YouTube channel. Cari alasan anda nak buat YouTube channel. Okey, yang pertama. Yang seterusnya saya nak kongsi dengan anda, target. Anda kena kenal pasti siapakah YouTube konten ni untuk siapa. Adakah ia untuk penggemar orang yang suka makan, anda nak buat video makan, ataupun anda nak buat video masak, ataupun anda nak buat video tentang kereta. Saya nak buat video ni, adakah orang nak tonton? Okey, saya kasih contoh. Awak tengok video ni sekarang. Ini favorite saya ambil contoh lah. Video dia duduk depan skrin dia, depan kamera 4 jam, duduk bersila, senyum selama 4 jam. Subscriber dia 200 lebih ribu, views dia juta. Awak tengok views. Kerja dia duduk depan YouTube channel, depan kamera, senyum. Orang akan tengok video. Itu yang awak nak, kan? Konten. Jangan takut orang tak akan tonton konten. If you upload a video to YouTube, don't worry, you will have an audience. Jangan khawatir kalau anda upload video dekat YouTube, sebab anda akan ada penontonnya.
Anda akan ada. Tapi penonton tu kadang-kadang tak perasan yang anda wujud. Bagaimana nak kasih dia perasan? Nanti tips kejap lagi saya akan kongsi dengan anda. Tapi sekarang ni video ASMR, tahu kan? Yang orang makan dengar bunyi kan? ASMR berjuta-juta subscriber dekat beberapa content creator yang buat ASMR. Jadi maknanya dekat YouTube ni awak boleh buat video apa saja asalkan mengikut garis panduan YouTube lah. YouTube ada certain policies you have to follow, anda kena ikut. Jadi kena ikut polisi tu, jangan langgar, anda boleh buat YouTube dan anda akan ada audience. Sekarang seterusnya, macam mana orang nak tahu video saya ni? Sebab video makan banyak orang dah buat ni dalam dunia. Inilah saya nak kongsi ni. Okey. Jadi bila anda baru mulakan YouTube channel, sejujurnya orang tak kenal siapa sih kau. Betul tak? Jadi bila orang tak kenal, YouTube tidak akan recommend channel anda pada orang. Jadi first, anda buat dahulu konten tu, buat dan upload, tak kisah. Jadi misal kata awak dah ada 5 episod saya kata 5 awak dah ada 5 episod pasal makan. Misal kata awak pergi makan pisang goreng terbaik dekat sini. Oh, awak pergi mi goreng terbaik. Awak pergi. Jadi dah ada 5 video, awak dah buat 5 video lah. Kan? Kemudian lepas 5 video ni, video yang ke-6 awak buat video how to. Okey. Untuk pengetahuan anda, YouTube ni adalah the second biggest search engine in the world. Okey. Iaitu YouTube adalah the second biggest, maknanya enjin pencarian 2 terbesar di dunia. Enjin pencarian nombor 1 terbesar di dunia adalah Google. YouTube ni adalah hak milik Google. Jadi Google adalah enjin pencarian nombor 1, YouTube nombor 2, enjin pencarian terbesar. Maknanya orang banyak gunakan YouTube untuk cari benda. Misal kata, apa maksud saya ni, awak akan gunakan YouTube macam mana nak pasang bal lampu, kan? How to fix a lighting bulb. How to fix a lighting bulb, kan? How to drill a hole on a concrete wall. How to, betul tak? Orang lazimnya akan cari video how to. Jadi bila awak dah buat konten channel anda ni, memang konten dia adalah tentang makan, kan? Okey, nombor 1 makan, 2 makan, 3. Yang ke-6, episod ke-6 ni awak buat sesuatu yang orang akan cari. Misal kata kalau awak cakap pasal makan, macam mana nak siang ikan dalam masa 2 minit. Contoh. Buat video tu, dan bila awak buat video tu, awak upload, orang yang nak cari cara siang ikan yang paling cepat akan terjumpa channel anda. Macam mana nak siang ikan dalam masa 2 minit Selalu aku siang ikan setengah jam Contoh I'm exaggerating 2 minit cepat ni, klik lah. Dia klik, dia masuk awak punya channel. Awak tengah ajar dia macam mana. Jadi selepas dia tengok awak punya satu channel siang ikan, kemungkinan besar dia akan tengok apakah channel konten yang lain. Bila dia dah klik ikan ni, dia tengok, dia ni ada pasal makan lah. Makan pisang goreng tersedap, pisang goreng cheese, durian tersedap di Malaysia, di Singapura. Tengok, dia klik. Lepas dia tengok ni pula. Ni pun apa? Maggi goreng terbanyak di dunia dengan pedas tahap maksima. Contoh, kan? Jadi bila orang dah tengok how to video, dia datang channel awak kerana dia nak belajar macam mana nak potong ikan. Lepas dia belajar, dia tengok, awak ada konten ni, awak ada episod. Jadi bila dia pergi kat channel awak, dia nampak ada 5 konten yang dia boleh tengok. Dari situ dia akan tengok. Dan bila YouTube tengok, dia ni lepas tengok satu video, dia tengok video ni, semua video yang anda punya video, YouTube baru akan mula recommendation. Dia tengok kalau ada kawan dia yang suka tengok ni, dia akan recommend dekat orang video yang agak serupa. Jadi that is how YouTube work. Jangan awak buat satu video, video ni viral, bila orang pergi channel awak kosong, satu video je ada. Ataupun yang lain semua video-video meripik lah. Video awak celebrate birthday dengan kawan yang orang tak nak tahu, unless you are Siti Nurhaliza, kawan you adalah misal kata Siti Nurhaliza, kawan you Zain Azin lah. Siti Nurhaliza celebrate birthday with the friend Zain Azin. Okay, orang nak tahu. Tapi kalau awak nobody, awak buat video celebration birthday friend, nobody wants to know. Tak ada orang nak tahu. Jadi besar dulu, baru buatlah benda tu. Okay? So bila orang masuk konten awak, orang tengok, ada banyak video, orang akan tengok yang lain. So every 5 video of your targeted content, iaitu pasal makan ke, pasal hantu ke, pasal baby ke, pasal apa jua, buat satu video how to yang ada kena-mengena dengan video yang anda makan. Jadi ada kesinambungan. Ni pasal siang ikan. Lepas tu lagi 5 video buat pasal makan juga. Makan. Video yang ke-6 how to. So that's how you build your channel. Macam tu lah awak kenalkan channel
anda dengan orang lain. Sebab orang dekat YouTube nak belajar, orang akan pergi gunakan YouTube kebanyakan untuk menimba ilmu, mencari jawapan pada sebarang persoalan yang mereka ada. Sama juga dengan anda dengan saya. Saya banyak belajar tentang YouTube, khususnya color grading, video editing, sound, lighting dan sebagainya. Semua daripada YouTube saya belajar. Jadi dari situlah. Okey, satu tip saya nak beri anda, ya. Misal kata awak dah buat 5 video pasal makan. Video yang ke-6 ni how to, kan? Jadi orang datang untuk tengok, kan, macam mana nak siang ikan. Tolonglah, bila dah buat 5 video, baru 5 video pasal siang ikan tu, tolong be direct and be fast. Jangan start di video, apa khabar semua, selamat datang ke channel saya, jangan lupa subscribe, sebelum saya kongsi tentang macam mana nak siang ikan, itulah hari ni macam mana you all semua, harap baik-baik. Tadi saya pergi ke supermarket, saya nampak ni ada orang bergaduh, dan yalah, saya tengok kesian juga, saya ada sempat ni, ni saya tengok video orang bergaduh ni. Video orang gaduh kan, saya rasa tak patutlah. Kita sebagai seorang, hello, orang datang dekat channel kamu ni, orang nak tengok siang ikan, bukan nak gosip kat nak membawang. Jadi kalau kita sebagai YouTuber yang orang tak kenal, bila kita cakap kita nak mengajar orang untuk siang ikan, straight away dalam masa 15 saat terus siang ikan. Masuk, apa khabar semua? Terima kasih kerana datang ke saluran YouTube saya. Dan kalau anda ke sini untuk belajar macam mana nak siang ikan dalam masa 2 minit, inilah tempat dia. Jom, terus start. Macam tadi saya mulakan video, saya terus cakap macam tu, kan. Macam tu lah. Sebab ada orang, kalau anda menyinyi panjang-panjang sampai 2 minit, anda tak siang-siang ikan, dia akan click away from your videos. Jadi apa masalahnya KC bila dia click away? Tak apalah, lain orang nak tonton apa. Yes, ada masalah. Bila orang tu masuk video anda, dalam masa 30 saat anda menyinyi, dia click away, maknanya dia keluar, dia cari video lain. YouTube akan sense, dia ni click away, dia ni click, banyak orang dah tengok klik, tak nak sambung ni, dia pergi tempat lain. Maknanya YouTube punya machine algorithm akan cakap, video ni orang tak suka lah, sebab tu orang tengok 30 saat, 20 saat orang klik. Jadi maknanya video anda tak akan direkomend untuk orang-orang yang sedang mencari video siang ikan. Jadi anda akan kerugian. You understand what I'm trying to say here? Okay, so when you start your video, bila baru start, orang tak kenal, be fast and be direct. Jangan nak menyanyi kat 6, tingkat 10, semalam aku nampak laki dia keluar dengan orang lain. Tak perlu. Jadi terus tunjuk saya ikan 2 minit, tak, habis. Lepas orang tengok tu, baru orang, kalau yang nak tengok konten lain akan tengok. Macam tu. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita sendiri tengok video, macam mana nak download gini, orang menyanyi kita, dia ni banyak cakap lah, pergi tempat lain lah, kan. It is the same. So don't forget to do that, okay? And then banyak sangat aku kasih sampai lupa pula nak cakap apa lagi. So itu antara tip yang saya boleh kasih dengan anda semua. Yang seterusnya, saudara, apa yang saya nak cakap dengan anda, don't judge yourself too fast. Jangan nilai diri anda begitu cepat. Awak baru buat 20 video ataupun baru buat 10 video lah, baru buat 10 video, anda dah mula nilai. Tengoklah views tak ada, tengoklah aku punya views daripada itu sampai sekarang 120 je. 120 paling tinggi 200. Tengoklah tak ada view. Aku dah buat video. Hello, untuk buat channel YouTube yang berjaya, 1 minggu awak kena setidak-tidaknya dalam 1 minggu kena buat 3 video. Paling sikit 1 minggu 3 videos. Jadi kalau 1 minggu 3 video, 1 bulan 3 kali 4 berapa? Jawab sendiri lah. 12. 1 bulan 12 video. Kalau 10 bulan 120 video dalam 10 bulan. Itu baru 10 bulan, belum setahun. Jadi saya nak kasih anda mudah kira. Yang maknanya kalau selagi anda tak buat video 40 video, 40, 50 video, jangan anda duduk nak menilai diri anda. Jangan. Sebab anda akan rasa sedih, kecewa. Dan kalau tak ada views, anda akan kecewa. Jangan. Sebab views will come later. Right now is to create content. Selainnya kena komitmen lah. Dia tak boleh hari ni, minggu ni buat 3 video, minggu depan tak buat, minggu lagi depan tak buat, kemudian 2 bulan baru lagi buat 1 video. You will not go anywhere. Okay, saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya sebelum saya tinggalkan kerjaya saya. Saya dah buat ni hampir 9 bulan. Saya mula YouTube 2019, 1 hari bulan September.
Jadi saya adalah seorang bekas penyiar dan penyampai di radio, kan. Saya penyiar penyampai di radio Singapura. So 2017 saya dah bercakap dengan isteri saya yang saya kemungkinan ada ura-ura nak go YouTube full time, go YouTube full time. But kalau saya setakat cakap, saya tidak ambil action, saya tidak buat sesuatu, saya tidak akan berada di mana saya berada sekarang ni. Jadi 2017 saya mula buat konten. Anda bayangkan saya buat dalam 18 episod, 20 episod. 18 episod a series cerita dalam kereta. Awak tak percaya, awak pergi tengok saya punya playlist cerita dalam kereta season 1. Saya buat 18 episod. 18 ni dalam masa 2 bulan. 2 bulan maknanya hari ni buat shoot video, besok shoot video, lepas tu the next day edit. Saya kerja, balik kerja pukul 2 pagi. Pukul 3 pagi saya dah pack barang semua daripada office. Saya pack barang. Kemudian saya dah set kamera. On the way saya balik, saya drive sambil saya rakam diri saya baca cerita seram. Saya drive, saya baca, paparkan image kat depan kereta. Dalam kereta saya gunakan handphone waktu tu. 2 handphone saya gunakan. Dan saya paparkan image kat depan, kat dalam. Saya drive, saya baca. Dan rekod. Lepas tu besok pagi bangun, hantar anak pergi sekolah. Lepas anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah. Pagi ada masa tu kan, saya edit. Mengantuk lah. Tapi saya punya subscriber waktu tu sebelum saya buat cerita dalam kereta tahun 2017, berapa ribu je, melonjak sampai ke 50,000 subscriber. 50,000 kerana saya buat konten dalam masa 2 bulan, kurang dari 2 bulan lah. Kurang dari 2 bulan saya ada 18 episod cerita saya drive, berkongsi dan pergi ke tempat seram di Singapura. So bila YouTube tengok orang interested, YouTube akan recommend. From there my subscribership went up sampai ke 50,000. Jadi pada tahun 2019 saya dah tengok dia naik lah. Dan Alhamdulillah ada pendapatan dari YouTube. Sedikit lah, tak banyak. Saya dah mula meluap perasaan ni, saya nak go full time. Bukan senang untuk saya buat keputusan. Sebabnya kalau saya single, okey. Ini saya ada isteri, saya ada 2 orang anak, 3 tahun dengan 5 tahun. So apa pun saya buat, saya kena pastikan mereka semua bil rumah, ini isteri dan anak makan lah, kan, betul tak? Jadi untuk saya ni susah. Tapi yang pertama saya fikir, saya nak kena all out. Sebab saya dah nampak boleh. Cuma yang tu saya buat sekarang. Selepas saya buat 18 episod tu, saya dah sekejap buat, sekejap tak buat, kan. Atas sebab-sebab tertentu lah, atas sebab-sebab tertentu saya kejap buat, sekejap tak buat, sekejap buat, sekejap tak buat. Akhirnya saya kata pada isteri, I think I need to leave and buat YouTube full time. Alhamdulillah, tahun lepas 2019, 1 hari bulan September saya habis kerja. 31 hari bulan Ogos, 31st August I say bye bye. 1st September saya buat saya punya YouTube channel. This is now my studio. Ni lah studio saya. Dekat belakang ni anda lihat, ini dalam rumah. And then ini semua bukan saya terus mula saya dapat all this dalam masa 9 bulan. Saya beli sikit-sikit lah. Saya beli sikit, tambah ni, tambah tu, tukar ni, tukar tu. Dan Alhamdulillah dapat lihat saya dah ada professional live studio dekat dalam rumah. Dan saya buat konten saya setiap hari. Jadi saya nak beritahu anda, kalau anda don't take the trouble to trouble yourself, untuk susahkan diri kerana nak senangkan kemudian, anda tidak akan ke mana-mana. Jadi dekat YouTube ni memang Casey nak buat, nak susah Casey. Don't say susah, tak ada time. You will not go anywhere. Dan jangan lupa, kalau nak mulakan YouTube, mulalah sekarang. Seperti anda lihat baru-baru ini ada seorang, saya lupa nak cakap, seorang YouTuber. Dia baru mula channel dia. Channel dia baru start tahun ni 2020 bulan Januari. Seorang wanita India yang mana video viral, kuali dia bersih, kuali dia betul-betul kilat bersih. Dia buat video, kalau awak tengok video dia, Kuvita, siapa nama dia, lupa lah. Nanti kalau ada saya tunjuk dia buat video YouTube, dia pun gunakan handphone. Editing dia choppy dia edit terpotong, dia tak ada transition. Mic dia pakai mic dekat kamera tu lah, phone tu je lah. Dia bercakap gitu. Dia video masak, orang tengok. Januari dia start buat video YouTube channel. Januari start. Sekarang ni
Jadi apa yang korang nak cari alasan nak gunakan kamera mahal aku tak faham Jangan, buat sekarang. Dan kalau penat, ingat, awak buat ni untuk merubah hidup anda. Susah dahulu, senang kemudian.